Halo, boleh dengar saya cakap tak? Cikgu. Terima kasih. Okey. Semua sihat kan? Okay, kita baru je lepas cuti sekolah kan. Jadi saya harap semua jiwa tu dah nak belajar lah. Tinggal dah minggu-minggu cuti. Kamu pun dah kan sepanjang cuti ni. Okey, jadi kita kenalah mulakan balik pembelajaran kita kan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan okey, macam kamu tengok dekat slide tu kan, kita akan belajar berkaitan dengan pengeluaran. Okey. Hari ini saya akan sekalikan lah pos pengeluaran dengan cara pengiraan kan. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 215. Okey, 215 bermula dengan 215. Okey, disebabkan saya cakap tadi kan, kita akan sekan dengan cara pengiraan. Jadi untuk cara pengiraan tu dia start dengan muka surat 219. Okey, maksudnya kita akan belajar satu tetap dekat 215. Lepas tu kita akan tengok juga cara pengiraan dia kalau kamu tengok dekat buku teks muka surat 219. Semua bolehkah? Boleh. Okey. Okey, kita start. Dekat sini kan kita akan belajar berkaitan kos pengeluaran. Okey, sekejap. Tu kos pengeluaran. Okey, kalau kita cakap kos kan, apa benda pertama yang pengeluaran kita dah belajar kan sebelum-sebelum ni pengeluaran barangan kan. Okey, bila kita cakap kos kan, sekarang kita dah tambah perkataan kos. Okey, apa yang kamu rasa ataupun apa yang kamu terfikir bila saya cakap kos pengeluaran? Okey, siapa nak cuba? Okey, kos. Kos ni dia berkaitan dengan apa kalau kamu kos hasil. Okay, hasil lagi. Kamu kata hasil lagi. Kos ni berkaitan dengan apa? Kalau kita kata kos. Ya? Duit. Duit. Okey, boleh. Okey, kos ni berkaitan dengan duit lah ataupun sesuatu yang kita perlu bayar kan. Kita adalah kos. Okey, macam kawan-kawan cakap duit, hasil kan. Itu duit lah. Okey, ataupun sesuatu yang kita perlu bayar. Kita tengok. Okey. Tengok. Okey, kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, kita tahu kan sebelum ni kita banyak menggunakan faktor-faktor pengeluar. Okey, faktor-faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal, usahawan, semua tu kita perlu bayar kan. Kita perlu bayar, kita tak dapat benda tu secara percuma. Okey. Contohnya kan perbelanjaan yang dia perlu buat. Okey. Kalau kamu tahu kan, kalau kamu ni seorang usahawan kan, contoh-contoh perbelanjaan yang perlu kamu keluarkan. Apa contoh perbelanjaan tersebut? Contoh apa perbelanjaan? Okey, tak apa. Okey, contohnya macam ni. Kita dah belajar kan berkaitan dengan pengeluaran sebelum ni. Jadi kita dah tahu input tetap, input berubah. Okey, input tetap, input berubah ni ada dalam semua tingkat pengeluaran. Pengeluaran ni adalah kos yang dikenakan kepada input tetap dan input berubah tersebut. Okey, apa contoh sebelum ni? Siapa ingat? Mesin.
Mesin lagi, apa lagi selain mesin kos tetap? Loji, Selain mesin? tanah. Okey, betul. Okey, loji, tanah. Okey, itu adalah input tetap. Okey, maksudnya dekat sini bila kita kos pengeluaran untuk input tetap, maksudnya kita perlu bayar kan untuk beli mesin, kita perlu bayar untuk sewa tanah kan, kita perlu bayar untuk perkhidmatan loji. Itu semua adalah proses pengeluaran. Samalah juga seperti input berubah. Okey, apa pula contoh? Buruh. Betul, buruh. Lagi? Bahan mentah. Bahan mentah. Okey, betul lah. Itu betul. Kita pun perlu bayar kan untuk dapatkan input maaf. Maksudnya tadi kos kos pengeluaran ni ada juga perlu juga dikenakan kepada input berubah. Jadi bila dia dikenakan kepada input berubah, dia akan jadi kos berubah. Okey? Kos berubah. Okey, bila kos berubah ni contohnya kalau kita perlu bayar, okey, secara kamu cakap tadi buruh kan, kita perlu bayar buruh. Itu kita perlu keluarkan kos ataupun kita perlu berbelanja lah untuk mengeluarkan untuk membayar buruh ataupun bahan mentah tadi kan. Kalau kita buat kek kan, kita keluarkan kek, kita perlu beli tepung. Macam tu lah. Itu adalah kos yang kita perlu ataupun perbelanjaan yang perlu kita lakukan dalam proses. Okey. Sebenarnya kita belajar kan kalau dalam jangka masa pendek, kita ada dua-dua kos. Kita ada dua-dua dalam pengeluaran jangka masa pendek, kita ada input berubah dan input tetap kan. Jadi dalam pengeluaran jangka masa pendek juga kita akan ada dua juga. Kita akan ada kos tetap dan kos berubah sama. Okay? Bila kita ada input tetap dan input berubah, kita juga akan ada kos tetap dan kos berubah. Tapi kalau kita sahaja, maksudnya dalam pengeluaran tu kita hanya perlu bayar untuk kos berubah sahaja. Okey, tak apa. Itu kamu pening lagi kan, apa tu kos tetap lah, apa tu kos berubah kan. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah enam perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini lah. Kita akan ada 6 kos yang kita akan tengok juga cara pengiraan untuk kos-kos ni. Okey, yang pertama, okey, kita akan tengok juga kos berubah purata, jumlah kos, kos purata dan kos marginal lah. Okey, lebih kurang dengan kita belajar pengeluaran sebelum ni kan. Contohnya, okey, kalau kos tetap ni dia lebih kepada input tetap. Okey. Okey, FC ni maksudnya fixed cost. Okey, fixed tu kan tetap kan. Variable cost. Ni kos berubah purata lah, average variable cost. Kalau jumlah cost, ini total cost. Okey. Kos purata, average cost AC dengan kos marginal lah, marginal cost MC. Okey, kalau kamu puas persamaan juga dengan formula yang kita belajar sebelum ni kan. Okey, kos tetap ni lebih kepada input tetap, kos berubah, input berubah. Yang ni kos ni macam sebelum ni kita belajar juga dan juga kos purata, kos marginal. Marginal MP pun ada sebelum ni kan, tapi dalam topik kos ni dia jadi MC. Macam tu lah, itu adalah berkaitan antara kos pengeluaran dengan pengeluaran yang kita belajar sebelum ni. Okey, tak apa, kita tengok satu persatu dulu. Okey, ini adalah kos tetap. Okey, yang pertama kos tetap. Okey, kos dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran. Okey, masa saya cakap tadilah, bila adanya input-input tetap dalam sesebuah pengeluaran, kita akan panggil tu bayaran kepada kos input tersebut. Jadi bayaran tersebut kita akan panggil kos tetap. Okey, dia adalah bayaran kepada input tetap yang kita gunakan dalam proses pengeluaran. Okey, kalau kamu tengok apa orang punya graf ni kan, graf dekat tepi. Okey, graf yang kat tepi ni. Okey, maksudnya dekat sini ni kos kan, dekat sini kan. Dalam segala tingkat
pengeluaran. Tak kisahlah pengeluaran tu menghasilkan pengeluaran ataupun tidak, dia masih ada input tetap kan sebelum ni. Contohnya, sesebuah firma tu tak nak hasilkan, okey kita ambil yang mudah lah kan, kamu kan, tapi pada hari tu kita tak akan keluarkan sebarang kek, ataupun minggu tu kita tak mau hasilkan kek kan. So input tetap dalam pengeluaran kek adalah mesin. Contohkan mesin untuk hasilkan kek kan, mixer tu kan, apa kan. Okey. Bila dia adalah input tetap, dia akan ada. Okey, maksudnya kamu nak buat pengeluaran ke, kamu tak mau buat pengeluaran ke, dia pengeluaran tersebut. Okey, contohnya mesin. Kalau kamu tak mau keluarkan tepung minggu kamu tak mau keluarkan kek pada minggu tu pun tu, okay, kalau kamu keluarkan kek pun kamu masih ada mesin tu. Maksudnya dekat sini input tetap akan ada di setiap tingkat pengeluaran. Tak kisah ataupun masa kamu output kamu kosong pun kamu akan input tetap tu masih ada. Okay, okay, sama dekat sini. Okay, kamu tengok pengeluaran, contoh sini pengeluaran dia kosong kan, dekat sini yang biru ni kan kosong. Maksudnya dia masih ada kos. Okay, kita masih mesin tersebut. Okey, tapi yang ni sekali je kan, kalau kamu beli mesin sekali je lah kamu bayar, tapi masih ada mesin kat situ. Maksudnya contohlah kat sini saya letak 50 kan, 100 kat sini kan. Maksudnya ini masa keluaran kosong, kos tetap 100. Masa keluaran 1, keluaran 10 pun kos tetap 100. Maksudnya kat sini kos tetap ni akan tingkat pengeluaran. Okey, tengok ni, tidak berubah atau malah. Malah tu sama je lah kan. Pada setiap tingkat output. Maksudnya satu output pun dia 100. Okey, contoh 100 kat sini kan. Satu output pun 100, kosong output pun 100, 10 output pun 100. Itu dia kita panggil dia kos tetap. Okey. Okay, kamu tengok formula yang dekat bawah ni. Okey. Formula dekat bawah ni kamu kena hafal lah. Okay, tapi mudah je lah kalau kita nak hafal formula ni. Okay, FC ni fixed cost. Okay, sama dengan harga input tetap darab dengan okay, contohnya macam tadi bagi 100 kan kat sini kan. Maksudnya kat sini 100 contoh. Lepas tu kamu darabkan dengan berapa kuantiti input tetap yang kamu gunakan. Contoh dekat ataupun firma tu ada 3 mesin. Okay, jadi dapatlah 300. Itu contoh. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kos berubah. Okay, kan dekat saya ni yang dalam kotak ni. Apa itu kos berubah? Dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah. Okay, terima kasih Sofia. Okay, ini adalah definisi untuk kos berubah. Maksudnya bayaran dilakukanlah, bayaran untuk input berubah. Okay, senang je lah kamu nak tengok kan, kalau sini berubah, maksudnya input pun berubah. Okay, kalau macam sebelum ni, input tetap macam tu. Okay, kos berubah ni lain sikit lah dia punya graf. Okay, kalau kita nak banding dengan kos tetap tadi. Okay, wujud apabila tingkat keluaran sifar. Okay, contohnya macam tadi jugalah, kalau kita nak keluarkan sebiji, kita adalah penjual kek kan, kita nak buat pengeluaran. Kalaulah kamu tak mau keluarkan kek, kita tak akan gunalah bahan mentah kan. Kalau kamu nak guna satu, sikit je lah bahan mentah yang kita gunakan. Kalau kita nak buat 10 kek hari tu, kita banyaklah kan. Okay, jadi dia punya kos dengan keluaran ni seiring lah. Okay, kalau macam tadi sama je, mendata je. Kalau macam ni dia bergantung kepada keluaran. Kos ni bergantung kepada keluaran. Sini kita kena tengok juga dia punya formula dekat sini. VC, okay, variable cost sama dengan harga input berubah. Okay, harga input berubah. Dengan kuantiti dia untuk kita dapatkan kos berubah tersebut. Okay, kita tengok yang ketiga.
Okey, ini saya nanyakan sebab kita tak masuk lagi cara pengiraan. Okey, yang nanti kita akan tengok pengiraan. Okey, kalau purata pula ABC. Okey, ialah kos berubah seunit output. Okey, maksudnya dekat sini kita dah belajar kos berubah. Okey, bila purata ni dia jadi macam ni. Kalau kos berubah ni, kita darabkan dengan jumlah kan ataupun berapa output kan. Maksudnya dia akan jadi, maksudnya kalau kita darabkan dengan 10 output, maksudnya kos berubah tu untuk 10 output kan. Tapi kalau purata, bila kita sebut purata, dia akan jadi kos untuk seunit je lah, seunit output. Okay. Kalau 10, okay, yang ni kita kena bahagi pula dengan 10. Okay, contohnya ni kan, ABC, okay. Dia sama dengan kos berubah, okay. Kos berubah yang kita dapat sebelum ni, kita kena bahagi pula dengan jumlah keluar. Sebelum ni kita dapat 100 kan, VC kat sini. Kita kena bahagikan jumlah keluaran. Contoh, keluaran tu 10. Jadi 100 kena bahagikan dengan 10. Tengok, tingkat keluaran menurun, ABC menurun pada mula sehingga mencapai minimum. Okey, tengok kat sini kan. Okey, mula-mula dekat sini. ABC ni average lah, kos berubah purata kan. Dia turun sampai capai minimum, lepas tu dia akan naik. Okay. Kamu kena ingat jugalah apa tu graf ni, okay. Dia akan macam ni je, dia akan selalu ataupun tetap je. Okay. Ini secara besar je lah sebab kita tak masuk pengiraan lagi kan. Sekejap. Okay, yang seterusnya, okay, yang keempat, okay, kalau kau perasan kan. Okay, ini adalah jumlah kos. Okay, jumlah kos. Okay, jumlah kos adalah kesemua jenis kos yang terlibat dalam proses semua jenis kos. Okay, kalau macam kita belajar sebelum ni kan, dalam pengeluaran jangka masa pendek. Okay, dalam output tetap dengan output berubah. Okay, kalau dalam pengeluaran, apa kos yang ada? Contohnya macam tadi kita belajar kos tetap dengan kos berubah kan. Kamu rasa dalam pengeluaran jangka masa, kos apa yang ada antara dua tu? Dia ada salah satu ke ada dua-dua juga? Jangka masa pendek. Kos apa yang terlibat? Dua-dua. Okay. Dua-dua kos. Kita ada kos tetap, ada kos tetap dan kos berubah ada untuk tingkat pengeluaran output bagi jangka. Jadi bila kita kata dua-dua ada, okay, tengok dia punya rumus kan, rumus kat bawah TC kan, TC total cost. Maksudnya dekat sini kita kena tambahkan kos tetap, FC yang kita belajar start dengan kos berubah. Jadi sebab kita ada dua-dua, okay. Senang, okay, macam tu je. Okay, kita pula dia punya graf ni kan. TC adalah sama dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output pengeluaran sifar. Okay, maksudnya sama dengan kos tetap. Okay, kos tetap. Maksudnya TC sama dengan kos tetap apabila pengeluaran sifar. Tengoklah kan, TC bila kosong yang ada kos apa yang ada bila kos apa yang ada? Kos tetap ke kos berubah yang ada bila keluaran tu kosong? Siapa tak? Kalau keluaran kosong, kos tetap ke kos berubah yang ada? Kos tetap. Okay, betul. Okay, kos tetap lah. Okay, macam kita belajar tadi kan, kita dah belajar kalau kosong ke satu ke dua, tapi kalau kos berubah yang tak ada kan. Jadi masa keluaran kosong kan, tengok dia kata kat sini kan, tingkat output pengeluaran sifar. Okay, kosong kat sini.
total cost tetap sini 100 kan. Jumlah kos kosong. Okey, jadi kalau kita masukkan dalam rumus ni kan, jumlah kos tetap dengan 100. Kiranya TC sama dengan 100. Sebab tu lah dia kata TC kos tetap sebab 100, jumlah kos tetap 100, kosong kan sebab dia tak ada pada pengeluaran. Betul lah. Pada pengeluaran sifar sahaja TC sama dengan kos tetap. Okey, pengeluaran lain tu tak sama. Okey, boleh semua? Semua okey ke? Okey, dah faham. Okey, kita tengok. Untuk okey, kalau kamu nak tengok jadual ni kan, ke surat apa? Ada juga dalam buku kamu ke surat 219. Okey, saya dapatkan jadual ni dalam buku teks. Saya bagi kamu contoh. Okey, kita tengok contoh perkiraan untuk kos tetap. Okey. Untuk kos tetap, okey, kita ada dua rumus. Okey. Kalau macam tadi kan saya tunjuk satu je yang harga darab kuantiti input ni je kan. Rumus. Okey. Kita nak guna rumus yang pertama kan, bila kita nak guna rumus yang kedua. Okey. Bila yang pertama ni. Okey. Rumus pertama ni yang ada harga dengan kuantiti input ni, kamu maklumat macam dekat bawah ni kan. Dia akan bagi kamu harga, dia akan bagi kamu tingkat pengeluaran ataupun kuantiti input. Kamu akan gunakan rumus yang pertama. Sebenarnya kamu dapat maklumat tu dalam jadual macam ni. Jadual macam kita tunjukkan ni kan, dalam jadual dalam buku kamu. Formula yang ni, yang satu lagi ni, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Okey, sebab apa? Sebab formula ataupun maklumat sini dia tak ada pakai rumus yang pertama ni, jadi kita tak boleh lah nak cari kos tetap. Okey, sebab kita tak ada harga. Jadi kita kena gunakan rumus yang kedua. Okey, rumus yang kedua ni kita cuma tukar-tukar tempat je dengan rumus jumlah kos tadi. Okey, kalau kamu perasan jumlah kos sama dengan kan. Tapi bila kita nak cari kos tetap, kita letak FC dekat depan. Okey, kita ubah rumus total cost tadi. Okey, jadilah total cost tolak dengan variable cost. Maksudnya jumlah cost tolak dengan cost berubah. Bagi contoh dekat sini tak ada kaitan tau dengan jadual kat atas ni. Okey, untuk yang rumus yang pertama. Okey, contohnya kat sini, bila kamu nak guna rumus ni, kamu kena pasti bagi kamu harga untuk kos tetap tersebut. Okey, contohnya kat sini kata harga untuk satu mesin adalah RM50. Okey, mesin yang digunakan untuk setiap tingkat pengeluaran ialah 2. Okey, jadi dia guna 2 je mesin. Berapa kos tetap, kita hanya perlu darabkan sahaja. Okey, kuantiti yang kita gunakan lah. Okey, jadi kat sini saya darabkan 50 darab dengan 200. Okey, itu maklumat. Okey, kalau kamu nak gunakan rumus yang pertama. Okey, disebabkan kita ada jadual maklumat tentang harga kos tetap kan. Jadi kita kena kita perlu gunakan rumus yang kat sebelah tu lah. Okey. Kita kos tetap sama dengan jumlah kos tolak dengan jumlah kos berubah. Okey, tengok untuk output yang pertama, saya dah cuba tolong kirakan kat sini. Output yang pertama, okey. Dia kata TC tolak dengan VC. Kamu ambil je kat sini, okey. Berapa? TC 150 tolak dengan VC 50 adalah 100, macam tu. Okey, sekarang saya nak kamu bagi tahu saya kan. Okey, sekarang kamu, okey, kita tengok dekat sini kos tetap kan sama je kan pada tingkat pengeluaran kan.
Okey, untuk jumlah output yang kedua, yang ni saya dah kirakan untuk jumlah output yang pertama tu kan. Macam mana kita dapat kos terkawasa, macam mana kita dapat kan? Okey, siapa nak cuba? Senang je kan, ambil daripada jadual aja. Okey, siapa nak cuba? EBC. Okey, ambil nilai je. Bagi tahu saya nilai je. Okey, siapa yang tak boleh nak gunakan Mac, kamu boleh je tulis dekat chat tu. Nanti saya baca. Kamu log dengan apa? Macam tu je. Seratus tolak kosong. Okey, Aiman cakap 100 tolak kosong. Kosong tu dari mana Aiman? Okey, kan? Kosong tu kamu dapat dari mana? Okey, siapa ni Pakcik Riz? Pakcik Riz. Siapa? Cik Riz angkat tangan. Saya tak tahu siapa Pakcik Riz. Okey, kamu tengok saya cakap untuk tingkat yang kedua semua dah. Okey, untuk saya kan dah cuba kirakan Sekejap Okey, kat sini kan. Okey, untuk yang output satu ni saya dah tolong kirakan untuk kamu kan. Maksudnya untuk output yang pertama tolaknya VC, maksudnya saya kena ambil 150 tolak dengan 50 dapat 100 dekat sini. Okey, kamu kena tengok baris dia sahaja. Bila kita jumlah output untuk output yang pertama baris biru tu sama, kirakan untuk output yang kedua. Okey, jadi kamu ambil je berapa nilai TC, berapa nilai BC tolakkan. Okey. Apa lagi? Ada siapa-siapa nak cuba? Macam kita dapat 100 dekor tu. Bagi saya nilai. $195. Okey, betul lah Iman. 195 tolak dengan 95. Okey, kita ambil TC dekat yang kedua ni 195. Jadi kos tetap dia adalah 200. Okey, kalau kamu tengok dekat jadual tu kan dia ada sampai jumlah cara pengiraan dia sama sahaja. TC tolak BC, TC tolak BC. Kalau kamu nak cuba kira boleh lah, sebab kamu akan nampak dekat situ kos tetap dia akan sama sahaja sampailah daripada output yang kosong sampai output yang ke-8. Sama je kos 100. Tengok yang kedua. Okey, tu untuk kos tetap. Okey. Senang je kan untuk kos tetap. Kita tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua tadi kita dah kira kos tetap kan. Sekarang kita nak tengok macam mana pula kita dapatkan kos berubah. Okey, sama juga tetap kita ada untuk kos berubah pun kita ada dua. Syarat penggunaan formula kita nak pilih mana satu ni pun sama juga macam tadilah. Kalau kita ada hias sebelah kiri. Kalau dalam maklumat kita tak ada harga, kita pakailah ni. Okey, contoh bagi kalau ada harga ataupun contoh maklumat yang dia bagi kalau kita nak pakai rumus yang pertama kan. Okey, contoh dekat sini dia cakap harga untuk 1 kilo tepung ialah RM2.50. Okey, pada tingkat output kedua harga ialah 20 kilo. Okey, untuk maklumat ni kan tak ada kaitan juga dengan jadual ke atas. Ini saya reka sendirilah
untuk nak bagi tahu kamu kalau maklumat macam ni kita kena pakai okey. Tapi kita tengok kan. Jadi kita darabkan berapa ringgit, RM2.50 kan. Darab dengan berapa kilo tepung yang digunakan, 20 kilo. Jadi VC sama dengan RM50. Okey, kos berubah dia okey, itu untuk penggunaan rumus yang pertama. Okey, disebabkan dalam jadual kita ni kita tak ada harga, jadi kita perlu pakai rumus yang kedua pun kita ubah juga daripada formula jumlah kos. Okey, kita sebelum ni jumlah kos dekat depan kan bila kita nak cari jumlah kos. Dan sebelum ni pun kita nak cari kos tetap, kita letak TC fixed cost FC dekat depan kan. Tapi sekarang kita nak cari kos berubah, kita letak pula VC dekat depan. Okey, saya dah bagi kamu contoh dekat bawah ni. Okey, tengok output yang kedua. Okey. Output yang kedua saya dah kirakan. Okey, output yang kedua dia cakap kalau kita nak dapatkan VC, kita kena tolak TC dengan FC. Kita kena tolakkan jumlah kos dengan kos tetap. Okey, jadi TC dia dekat barisan P, jumlah output yang kedua ni, TC dia 195 tolak dengan fixed cost. Okey, kos tetap sama dengan 95. Okey, betul lah dekat sini 95. Bagi tahu saya berapa yang kita perlu tolak daripada jumlah kos dan berapa yang kita perlu tolak untuk dapatkan kos berubah 130 ni untuk jumlah output yang ketiga. Okey, kamu beritahu saya apa tolak apa je. Okey, siapa nak cuba? TC tolak FC. Okey, nilai dia 230 apa? tolak 100. Ya, okey. Kita akan ambil 230 kan dengan 100. TC tolak FC 230 tolak 100 dapatlah 103. Sama juga pengiraan dia sama je untuk ni saya ambil 2 dan 3 je sebagai contoh kan. Okay. Macam keliru lagi nak macam tu, semua boleh. Okay, kalau okey tulis kat chat. Saya tak tahu kamu tak cakap saya cepat sangat ke kan. Tulis dekat chat kamu okey ke tak? Kalau okey. Kita tak pasti. Hello. Okay. Saya buat yang kamu okey lah kan sebab kamu pun kamu tak cakap kan, saya tak tahu takut kan. Okay, yang seterusnya adalah Okay, yang ketiga. Okay, cara pengiraan yang ketiga adalah kita nak tengok pengiraan untuk kos berubah purata. Okay. Kos berubah purata kamu ingat kalau kamu boleh jawab untuk kos berubah purata sebab kita perlu bahagikan. Okay, bila kamu tengok bila dia ada perkataan purata kan bahagi kan, kamu tak payah ingat benda lain dah, dia tak akan jadi darab ke tambah ke apa, dia mesti bahagi kan. Okey, dekat sini pun kita ada dua juga rumus. Okey, kalau yang pertama macam biasa rumus yang pertama mesti ada harga lah macam tadi. Kalau rumus yang kedua kita berdasarkan jadual dekat atas tu. Okey, so, ABC kita perlu bahagikan kos berubah dengan jumlah keluaran. Okey, contohnya okey dengan jadual dekat atas juga. Okey,
Jadi kita tengok harga untuk 1 kilo tepung adalah RM2.50. Macam tadi kan sebelum ni, kos berubah. Digunakan ialah 20 kilo. Okey, 20 kilo untuk output yang kedua. Berapa yang digunakan untuk berapa kos yang diperlukan untuk output yang kedua 20 kilo kan? Jadi berapa kos untuk seunit output. Okey, untuk yang kedua dia cakap 20 kilo. Bila kita nak bahagikan 20 mesti kita kena bahagikan dengan 2 kan? Okey, 20 bahagi 2 kita dapat 1 je lah. Okay, maksudnya 10 kilo je yang digunakan untuk satu output. Sebab apa? Bila akan guna 20 kilo. Jadi kalau satu unit tu jadinya 10 lah kan? Okay, bila 10 kilo yang digunakan, dia cakap dekat sini. Dia cakap dekat sini 10, separuh lah kan, separuh daripada tu adalah 10. Dia cakap kalau sekilo 20, RM2.50. 50 tu kita dapat daripada sebelum ni. Okey, daripada kos berubah tadi. Maksudnya kos berubah tu kamu bahagi jumlah keluaran. Okey, contoh dia bagi kat sini jumlah keluarannya adalah yang kedua. Kos berubah yang kita kira sebelum ni adalah 50 kan. Jadi 50 tu kamu bahagikan je dengan 2. Jadilah RM5. Okey. Itu untuk rumus yang macam ni lah, rumus yang di sebelah kiri. Okey, sekarang sebabkan kita dapat maklumat dalam bentuk jadual macam ni, kita gunakan rumus yang di AVC sama dengan VC bahagi dengan TP. Okey, VC bahagi dengan TP. Contoh saya bagi output yang ketiga, VC kita nak bahagikan dengan TP. Mana VC ya? Kita carilah VC. Okey, sini VC 130. Okey, 130 kita TP. Dia TP tu jumlah output kan? Okey, jadi 130. Dapatlah jawapan yang dekat sini. Yang last kali ni kos berubah purata RM43.30. Okey, RM43.30. Kita bahagikan P. Okey. Okey, macam mana pula kita dapatkan 40 ni? Okey, yang keempat. Okey, apa nilai yang perlu dibahagikan? Okey, siapa nak cuba pula? Apa nilai yang kita dapat AVC yang keempat tu? AVC okay, kamu tengok dari nilai je. Okay. Cepat. Okay, berapa nilai? Okay, siapa yang tak boleh cakap? Tulis je, tak apa. Moment ni 100. Okay. Okay, I mencakap 160 bahagi dengan 4. Okey, kita akan ambilkan VC. VC sini 160 kita bahagikan dengan TP 4 ni, jadi 160 bahagi 4. Okey, dapatlah 40 dekat sini. Okey. Benda ni tak sebab apa, semua benda tu dah ada dekat dalam jadual. Kamu hanya perlu ingat rumus lah. Kalau kamu ingat rumus, insyaAllah. Sebab kita nak cari nilai dalam jadual. Lepas tu bahagi pun bahagi yang biasa-biasa. Tekan kalkulator boleh dapat. Tak payah guna jari pun kan. Okay, kita tengok yang seterusnya. Pengiraan untuk jumlah kos. Jumlah kos satu je.
kamu tak payah pening-pening dah sekarang sebab kita ada satu rumus sahaja. Okey, untuk dapatkan TC macam biasa kita dah tahu kan rumus dia, kita tambahkan sahaja kos tetap dengan kos berubah. Okey, kita tambahkan kos tetap dan kos berubah. Okey, kamu tengok pada tingkat output yang ketiga, saya dah bagi contoh kat sini kan, saya dah kirakan ataupun saya dah masukkan nilai dekat sini. TC, TC kan untuk yang ketiga ni TC dia 230. Okey, sekarang kita nak tambahkan kos tetap dan kos berubah. Jadi 100 kita tambahkan dengan 130. Kita dapatlah 200 output yang ketiga. Okey. Okey, sekarang saya nak keempat. Okey, nilai yang perlu ditambah dengan okey. Okey, berapa nilai yang perlu ditambah? Nilai apa kena tambah dengan nilai apa untuk kita dapatkan jumlah kos untuk tingkat output. Okey, jumlah kos untuk yang keempat tu kan 260 kan? Okey, macam lagi dengan apa? 100 tambah Okey, senang je 160. kan? Okey, betul. Okey, betul Sofia. Okey, 100 dengan 160. Okey, FC tambah VC dapatlah TC. Senang je. Okey, sama jugalah kalau kamu nak kira untuk keseluruhan. Kan dia ada sampai tingkat output yang ke-8. Sama jugalah. Okey, kita boleh gunakan rumus yang sama. Okey, kita dah selesai. Dah belajar kos tetap, kos berubah, jumlah kos berubah purata dan juga jumlah kos. Okey, 4. Okey, sekarang kita sambung lagi 2 je lagi iaitu kos purata dan juga ada lagi satu lah kos marginal kan. Lagi 2 je lagi kita nak. Dan ni yang dalam kotak ni. Okey, tengah hari petang ni kan. Ngantuk. Cepat. Macam yang dalam kotak biru ni je. Kos seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah output pengeluaran. Okey, terima kasih Safia. Okey, untuk kos purata kan kita, kos purata adalah kos unit output. Purata kan, jadi dia untuk satu unit output je lah. Dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah. Okey, kamu tengoklah formula dekat bawah ni. Okey, formula dekat bawah tu kan AC tu kos purata jumlah kos. Okey, jumlah kos yang kita dah bahagi dan dah kita tambah tadi tu kan. TC kita bahagikan balik dengan jumlah output. Okey. Graf ni, okey. Kamu tengok graf ni kan. Dia cakap okey, maksudnya AC ni akan semakin menurun di peringkat permulaan. Maksudnya AC ni akan turun sampai dia dekat sini. Okey, bila dia dah capai nilai minimum dia akan meningkat semula. Okey, ni adalah graf kalau kamu dah dapat macam kamu tengokkan jadual yang kita dalam buku teks kan. Okey, jadual tu kalau kamu plot dalam kertas graf kan, kamu maksi macam mana dia punya graf, BC macam mana. Okey, dia akan sama je untuk setiap tingkat pengeluaran ataupun untuk setiap pengeluaran lah. Kos purata. Okay, sekejap kita tengok macam mana nak kira, tapi sebelum tu kita tengok dulu MC tu apa benda. Okay, kos marginal. Topik pengeluaran sebelum ni kita ada marginal product, MP kan, kita ada MP. Tapi sekarang kita ada kos marginal, okay, MC. Okay, dia punya kalau kamu ingat formula MP ni, okay, dia lebih kurang je lah dengan MP. Okay, bila kamu tengok marginal ni kan, MM ni kan, dia mesti ada perubahan. Okay, kita belajar sebelum ni MP tu
dibahagikan dengan perubahan. Macam tu. Maknanya kalau kamu nak ingat C ni, kamu kena ingat perubahan. Perubahan apa bagi perubahan definisi ya kan. MC ni adalah perubahan dalam jumlah kos. Okey, perubahan dalam jumlah kos kesan daripada output. Okey, maksudnya dekat sini perubahan dalam jumlah kos. Okey, kamu tengok perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah output. Okey. Dekat sini pun kita boleh tengok dua rumus kan, dua rumus. Okey, untuk rumus yang pertama tu kita perlu tengok perubahan jumlah kos dengan perubahan jumlah output. Okey, kalau yang kedua tu kita akan tengok dari segi berubah dengan jumlah. Apa beza dua-dua ni? Sekejap lagi kita tengok kan. Apa beza satu nak guna yang mana kan? Okey, tak apa. Okey, kalau kamu tengok graf ni dia turun, dia cakap dekat sini semakin menurun pada peringkat per ini dia dah start turun sampai nilai minimum dia yang dekat bawah ni, lepas tu dia terus naik ke atas. Ini adalah okey, kalau kamu tak percaya dia punya bentuk macam ni, kamu bolehlah cuba sketch ataupun kamu cuba plot lah dalam kertas graf kamu menggunakan data-data dalam jadual tu kan. Nanti kamu akan dapat punya bentuk macam ni lah untuk MC. Okey. Untuk MC nak kira. Okey, ni untuk kos purata kan. Okey, untuk kos purata AC kan. AC sama dengan jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Okey, ni pun ada satu rumus sahaja. Okey, jadi senang je kan. Okey, kita tengok AC kan bahagilah kat sini sama macam tadilah. Kos berumur purata pun kita bahagi. Kos purata pun kita bahagi. Okey, untuk bagikan jumlah kos dengan jumlah output. Okey, kelima kan yang biru ni. Okey, kan total cost. Okey, jumlah cost 295 saya bahagikan dengan jumlah output. Okey, berapa jumlah output dekat sini kan? Maknanya 295 bahagi dengan 5. Okey, dapatlah AC. Okey, cost purata 9. Ini kamu tekan calculator je lah kan. Kita cuma dan kita nak tengok, kita nak dapatkan maklumat daripada jadual. Okey, kalau semua orang pun dah pandai kira kan. Bukannya susah kan kita cakap macam tu. Okay, jadi untuk output yang kelima saya dah bagi contoh lah dekat sini. 295 bahagi dengan 5. Okay, dapatlah 50. Okay, kalau untuk output yang ke-6. Okay, siapa nak cuba? Akan dengan 5. Okay, jumlah output dia ke-5. Yang ke-6. Okay, yang ke-6 siapa nak cuba? Berapa yang perlu dibahagikan dengan 6? 345 bahagi 6. Okey, betul. Okey, kita bahagikan dengan 6. Okey, kalau kamu tekan kalkulator, dapat 5. Okey, jadi saya nak pada jadual ni sahaja. Okey, tu untuk kos purata. Sekarang kita tengok pula untuk jenis. Okey, macam saya cakap tadi kita ada dua rumus kan. Kita ada dua rumus. Satu, kita nak tengok dari perubahan jumlah output. Satu lagi kita tengok daripada perubahan kos berubah dengan perubahan. Okey, apa beza kedua-dua rumus ni kan? Tak ada bezanya pun. Okey, tak ada beza. Saya bagi pengiraan kan, dua-dua kita dapat 70 kan untuk tingkat output yang ke-7. Dua-dua dapat 70 kan. Maksudnya sama ada kamu nak pakai rumus yang rumus yang kanan ni. Okey, kamu boleh je ikut suka kamu lah, kamu nak pakai yang mana kamu rasa kamu mudah nak ingat,
sama je, kamu akan dapat jawapan yang sama kan. Okey, contoh saya bagi dekat sini cara output yang ketujuh. Okey, kenapa saya tak kira yang keenam? Sebab saya perlu lihat perubahan yang keenam. Dalam jadual ni je lah kan, kalau kamu tengok dalam buku kamu memanglah ada kan, atas daripada 6 tu ada 5 lagi kan. Tapi berdasarkan saya tak pilih yang keenam sebab saya tak boleh nak cari perubahan sebab tak ada nilai sebelum dia kan. Jadi saya mulakan dengan output yang ketujuh. Kita tengok kan yang di sebelah kiri, cara pengiraan menggunakan rumus yang pertama. Perubahan jumlah kos, perubahan jumlah output. Okey, jadi saya perlu ambil ni kan. Okey, kita tengok dekat kolom jumlah kos. Output yang ketujuh. Okey, output yang biru perubahan saya perlu tolak dengan nilai sebelum dia. Okey, nilai sebelum. Okey, kamu kena ingat nilai sebelum. Jadi ni saya perlu tolakkan dengan 345. Okey, itu untuk saya tolakkan 41545 nilai sebelum dia. Okey, dari situ saya dah dapatlah perubahan jumlah kos. Okey, perubahan jumlah kos saya dapat ni 345. Saya dapatlah 70. Okey, 70 ni perubahan jumlah kos. Okey, kita bahagikan dengan perubahan jumlah output. Okey, saya cari output ke-7 kan. Jadi 7 ni saya perlu tolakkan juga. Okey. Jadi saya tolakkan 7, saya tolakkan dengan 6. Dapatlah 1. Okey, bila saya dapat 1, 70 bahagi 1 sama dengan MC 70 kat sini. Okey. Okey. 70. Okey, rasa semua faham? Ada soalan? Okey, tak ada kan? Baguslah. Semua faham, semua pandai kan? Okey, itu untuk kalau saya gunakan jumlah kos dengan jumlah output. Sekarang kita tengok sebelah kanan. Okey, rumus yang kedua. Memang semua kena bahagi satu. Okey. Okey, Aiman tanya semua kena bahagi satu ke? Okey. Bahagi satu ke? Sebenarnya dari sini kita kan tolak 7 tolak 6 kan. Itu maksudnya dapat 1. Tak semestinya 1 Aiman. Okey. Tak semestinya 1. Nanti kamu mungkin dapat soalan yang jumlah output dia start dengan 0, 2, 10. Mungkin kan. Akan ada juga. Tapi soalan yang mungkin start dengan jumlah output yang dekat tepi ni kan. Jumlah output ni kalau kita tengok dalam buku kita dia start 0 sampai 8 kan. Okey, mungkin dia mula 0 lepas tu dengan gandaan 2 kan. 0, 2, 4 contoh kan. Okey, kalau perkara tu kan, kalau soalan macam tu perubahan jumlah output tu dah lain. Okey, maksudnya contohlah dekat sini kan, contohlah 6, 8, 10. Contoh tepi ni maksudnya perubahan jumlah output kamu kena ambil 10 tolak dengan 8. Dia akan jadi 2 lah kat bawah ni, dia dah tak jadi 1. Itu bergantung kepada jumlah output kamu lah ataupun berapa ataupun tak akan selalunya 1. Tapi kalau kamu dapat soalan yang macam ni je selalu, 1 je lah macam tu, okey? Nanti mungkin kalau kamu tengok ataupun kamu tengok kan, kalau saya tengok dalam buku kamu pun semuanya 1. Macam semuanya pun start 0, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu juga kan. Okey, jadi jumpa soalan-soalan yang lain kan. Maksudnya perubahan jumlah output tu tak akan selalu, dia bergantung kepada soalan juga. Okey Aiman, boleh Aiman?
teruskan Okey. Yang kedua kan, rumus yang kedua kan, perubahan kos berubah dengan perubahan jumlah output. Okey, macam mana pula kalau macam ni kita tengoklah pula dekat kolom kos, sebab dekat kolom ni kos berubah. Kita tengok untuk output yang ketujuh. Okey, untuk output yang ketujuh berubah. Okey, kos berubah 315 kita perlu tolakkan dengan nilai sebelum dia. Okey, nilai sebelum dia adalah 245. Okey, jadi 355 pun saya dapat 70. Okey, kita nak tengok perubahan dalam jumlah output pula. Okey, kita perlu tolakkan 7 dengan 6. Okey, 7 tolak 6 dapat 1 sama dengan sama dengan 70. Okey, sekarang siapa yang nak cuba bagi tahu saya hakikan? Okey, kita tengok 1. Okey, untuk apa yang ke-8, siapa nak cuba? Kita guna rumus yang sebelah kiri untuk output yang ke-8. Okey, siapa nak bagi saya nilai tu? Okey, fikir dulu. Macam mana? Lepas tu kamu tukarkanlah kepada output yang ke-8 pula. 495 tolak 415 bahagi 8. Okey. Okey, betul Sofia. Okey, betul. Okey. Yang ke-8 kita tolakkan 495 tolak 415 bahagi dengan, okey, kita perlu 6. Kirakan perubahan lah. Dan dapat MC yang ke-8 kat sini. Nanti kalau kamu kira ke 80 dekat sini. Okey, untuk rumus yang kedua ni pula, yang di sebelah kanan ni. Okey, rumus yang di sebelah kanan ni kita nak cari pula untuk output yang kanan. Apa nilai dia? 5 tolak 315. Okey, bahagi? Okey, betul Sofia. Okey. Macam itulah, senang je kan. Kita tengok daripada 395 tolak 315 bahagi dengan 8 tolak dengan 7. Okey. Dekat tu. Apa yang tak faham lagi? Macam mana nak kira? Senang je kan. Kalau kamu ingat formula, mudah sahaja. Itu je kita belajar hari ni. Kita ada 6, ada ini kita belajar kos tetap, kos berubah purata, jumlah kos, okey, dan kos marginal. Ada Hazan sekejap. Okey, apa lagi? Ataupun kamu tengok apa yang kamu tak faham ataupun kenapa yang ni kena bahagi yang ni ke? Okey, sementara tu saya nak buka. Tengok balik. Okey, sebelum kita tamatkan kelas hari ni kan. Okey. Semua boleh nampak? Boleh nampak ni tak game ni? Nampak? Okey. Kita perlu padankan je, okey? Padankan je antara ni kan, apa kos perubahan kos-kos ni dengan je. Okey, cepat, siapa nak cuba? Yang pertama. Okey, untuk tak kisahlah kamu nak cuba untuk kos purata ke, kos tetap ke. Okey, kamu beritahu saya.
Untuk contohkan, yang mana dia punya formula kat tepi ni? Okay, siapa nak cuba? Cikgu, Senang je. Okay. TC Ya, tolak VC. isi tolak bisi ni. Okay, kita tak apa, kita letak dulu guys. Okay, nanti baru kita check. Okay, lagi 5 lagi. Siapa lagi nak cuba? Okay, lambat kamu beritahu jawapan, lambat lagi kita habis. Makan lagi kan, nak solat. Okay, siapa lagi nak cuba? Okay, lagi. Senang je ni ya. Mana yang lain ni ya? Kos purata TC bahagi TP. TCTP untuk? Kos purata. Okay. Okay, lagi 4 lagi, cepat. TC Apa lagi ada? C tol. Kos ber. Cepat-cepat. 3 lagi. Senang. Jumlah kos FC tambah VC. Okay. Okay, 2 lagi. Kos berubah purata VC bahagi TP. PC bagi TP. Okay. Okay, ni last saya letak je lah sini. Okay, kita tengok. Tu kita okay. Okay, betul. Okay, tahniah. Okay, betul semua. Okay. Ini adalah Sekejap. Okay, ni 6 je yang penting untuk kamu isi. Macam saya cakap tadi kan, macam cara mudah untuk kamu ingat. Okay, yang 3 yang pertama ni kan, 3 yang pertama ni dia kalau kamu ingat 1 pun dah cukup kan. Sebab apa? Sebab rumus dia ni kedudukan kan. Kalau kamu pasal TCVC, FCVC, kalau kamu ingat je TC sama dengan FC tambah VC. Kalau kamu ingat 1 pun kamu dah boleh hafal untuk yang ketiga-tiga ni. Okay. Purata kan. Purata. Okay. Purata ni kamu tengoklah simbol berubah tu mestilah purata kan. Okay. MP. Kalau M je mesti ada perubahan. Okay. Macam tu je cara kamu nak ingat. Okay. Macam mana kamu nak ingat tu kamu kena hafal. Lepas tu buat latihan selalu. InsyaAllah lama-lama nanti kamu kalau kamu tengok je macam tu, okay, mungkin susah lah untuk kita nak hafal ataupun susah lah untuk kita pun tak tahu kan mana satu nak guna. Kalau kamu ingat, tapi kalau kamu ingat rumus, kamu tak buat latihan pun tak guna lah juga kan. Sebab kamu mungkin tak tahu nak ambil dari mana. Sebab itulah pentingnya untuk kamu ingat rumus dan juga banyakkan. Okay, nanti saya akan bagi kamu satu latihan. Okay, sikit je. Okay, kamu kira-kira macam tadi je juga. Okay, make sure kamu buatlah sebelum kamu, nanti kamu nak better kamu buat sebelum kamu pergi vaksin lah. Sebab apa? Nanti banyaklah alasan kan, demam lah, denguh lah kan. Okay, better kamu buat hari ni, esok kan. Okay, kamu buat dah, kamu hantar kat saya. Nanti saya akan bagi kamu latihan lah. Sikit je, jangan risau, saya tak pernah bagi kamu banyak kan. Okay. Lepas tu lah, nanti kita bincangkan jawapan untuk soalan tersebut. Okay, soalan latihan yang saya akan bagi tu nanti hari Khamis tu. Okay, tu last lah. Okay, last
last kita minta soalan tu, lepas tu dah tak ada lagi dah. Okay. Sekarang pun dah 1.24 kan. Okay, saya rasa setakat tu je dulu kelas kita. Okay, kamu ada apa-apa soalan tak? Okay, kalau tak ada, okay, tak apa, kita tamatkan dulu kelas kita pada hari ini. Okay, kamu bolehlah pergi makan ke solat kan. Okay, nanti kita jumpa balik hari Khamis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ha. Terima kasih cikgu.